Umi masak ayam goreng kunyit dengan kicap ni, Ais. Jom. Jom kita balik. Cepat, jom balik. Jom balik. Jom. Oh, main semua. Sedap tak Umi masak? Sedap. Ais, sedap tak? Sedap. Nah, makan lagi. Makan kenyang-kenyang. Okey? Aku bukanlah anak orang berada. Ibu dan ayah pula bekerja biasa-biasa sahaja. Belajar pun cuma setakat SPM. Antara adik-beradik, aku adalah anak yang ketiga dan juga yang paling awal berkahwin. Dulu, aku tiada langsung impian. Hidup aku hanya pergi kerja dan balik kerja. Kurang sosial dengan kawan-kawan. Masa yang ada, aku hanya luangkan di tempat kerja dan rumah. Yalah, hari ni gaji, selang sejam dah habis. Lansai segala komitmen yang ada. Bukanlah nak kata hutang piutang yang tinggi. Cuma aku sahaja harapan keluarga untuk survive setiap bulan. Ibarat gali lubang sana, tutup lubang sini. 10 tahun kerja, tapi nothing. Saving, insurans diri, anak-anak langsung tak ada. Sampailah pada suatu hari, satu perkara terjadi membuatkan aku tersentak dan tersedar. Mama nak ayam! Mama nak ayam. Ayahlah, Mama dah masak nasi dengan telur dah kat dapur tu. Ni ambil makan. Dah. Tu je yang ada, makan je. Ayam. Tak boleh, Mama tak boleh nak beli ayam sekarang. Tunggu nanti Mama gaji, kita beli Kalau nak sekarang. Tak boleh. Assalamualaikum Kak Nah. Salam. Lambat lagi ni sampai ha. Pasal kau lambat. Muka hai banyak kerja rumah tak habis Kak Nah hoi. Tak habis-habis kerja Ini berapa ni? Ni RM5 lah. RM5. Ya. Balik kau dah. Assalamualaikum. Sihat ke? Alhamdulillah Okey tak hari ni? Alhamdulillah sihat. Kau tu macam mana buat kerja? Okey je. Kenapa ni, Mak? Jatuh sikit je. Sikit lebam ni, besar. Ada Ada sikit darah je. ni. Mana? Mak jatuh kat mana ni? Yalah. Ni kalau mak tak dua kuih lah kan. Ni anak kau kata nak makan ayam. Mak buatlah kuih sikit. Sebab tu lah beli ayam tadi. Makan-makan kat rumah kau. Bodohnya aku masih tak nampak keperitan hidup sendiri. Aku cuba mencari ekstra duit dengan jual bermacam-macam benda, tapi masih tak berhasil. Yelah, dah lah tak pandai. Tak ada rujukan dan mentor. Macam mana nak berjaya? Aku cuba kerja sambilan di kantin universiti di sekitar rumah dan dibayar gaji RM3.50 sejam. Sebulan bolehlah dapat dalam RM300. Tapi kalau setakat RM300 masih tidak mampu menampung kehidupan aku dan family. Aku ni harapan keluarga. Aku seorang je yang bekerja. Sampailah pada suatu hari, aku scroll di Facebook dan aku ternampak satu produk yang boleh membuang toksik. Masa tu aku cuba dan ternyata dia sangat berkesan. Terdetik rasa minat untuk join perniagaannya. Dari situlah aku kenal dengan Business Show. Aku diajak kawan-kawan untuk pergi ke sebuah program anjuran Charismatic Leaders Academy. Dan di situlah membuka mata aku bahawa melalui Facebook pun kita boleh menjana pendapatan. Hampir 2 tahun aku struggle buat. Follow sahaja apa yang mentor ajarkan kepada aku. Langkah demi langkah, hatiku mula berkata, mereka juga sama seperti aku. Tapi kenapa aku masih tidak dapat? Dekat mana silap aku? Pada bulan Disember 2016,
Aku merenung nasib diri sambil merintih dengan menulis perasaanku di diary penemanku setiap masa. Aku mengadu nasib. Kenapa aku selalu gagal? Kenapa segala usahaku sia-sia? Apa yang perlu aku buat lagi untuk mendapat seperti apa yang mereka dapat? Aku perlukan petunjuk yang jelas, ya Allah. Tiba-tiba, aku terlihat pada sebuah buku. Duha, lantas aku mengerjakannya. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu waktu duhamu, cahayanya cahayamu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, segala perlindungannya adalah datangnya dari perlindunganmu. Ya Allah, sekiranya rezekiku ada di langit, maka kau turunkanlah, dan jika ia ada di bumi, maka kau keluarkanlah. Jika ia sukar, kau permudahkanlah. Jika ia kotor, maka kau sucikanlah. Jika ia jauh, maka kau dekatkanlah. Dan jika ia hampir, maka kau permudahkanlah. Dengan kebenaran duhamu, pancaran cahayamu, kecantikanmu, kekuatanmu dan kudratmu, berikanlah aku apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Pada suatu hari, aku teruskan rutinku seperti biasa dan sedang aku scroll Facebook, tiba-tiba inbox messengerku berbunyi. Aku pun klik dan tertera ayat ni. Kak, saya dah lama tengok iklan akak. Macam best lah. Saya memang sedang mencari saing ke Esra. Boleh akak bantu saya buat bisnes ni? Pantas, aku pun menjawab. Boleh sangat dek, bisnes ni senang je. Copy paste apa orang berjaya buat, pasti akan dapat kejayaan yang sama, insya-Allah. Yang paling aku terharu hari tu sahaja bukan seorang, tapi 2 orang lagi menyusul untuk memulakan bisnes denganku. Alhamdulillah, thank you Allah. Biasalah, manusia bila tiada rintangan, keselesaan tu akan memakan diri sendiri. Sekali lagi aku diuji bila anak keduaku tidak mahu ke sekolah, dan cikgu sekolah itu cadangkan untuk aku bawa ke hospital yang terpilih untuk didiagnose kerana cikgu suspek anakku ada simptom disleksia. Puan, pihak sekolah ada dapati anak puan mempunyai simptom-simptom disleksia. Jadi pihak sekolah mencadangkan supaya puan bawa anak puan jumpa pakar supaya untuk mendapat kepastian. Kalau ibu lain mungkin malu dan tak boleh terima, tapi aku teruskan juga dengan cadangan cikgu sekolah tersebut. Ternyata selepas didiagnose, ya, anak aku mengalami penyakit tersebut. Ibu mana tahan tengok anak hanya duduk di rumah tanpa tahu ABC dan 1, 2, 3. Yuran untuk sekolah tu sebulan RM600. Dengan gajiku yang tidak dapat menampung pun yuran sekolah anakku, aku masih berpangkat sebagai distributor. Bonus pun taklah besar mana, tapi takkan aku nak redha anak aku buta huruf. Saat itu, aku nekat. Aku tidak boleh lagi main-main. Aku cari mentor sebagai idol demi tindakan yang luar biasa. Di pentas Diamond Night inilah aku tanamkan impian hasil mendengar dulu kejayaan orang lain dan aku jadikan ia sebagai inspirasiku. Dan hari ini, inilah aku, Reha yang baru.